بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Kamu diwajibkan berperang untuk menentang pencerobohan, sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu benci. Dan boleh jadi kamu benci pada sesuatu padahal ia baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu suka pada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui semuanya itu, sedang kamu tidak mengetahuinya. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai hukum berperang dalam bulan yang dihormati. Katakanlah, peperangan dalam bulan itu adalah berdosa besar, tetapi perbuatan menghalangi orang-orang Islam dari jalan Allah dan perbuatan kufur kepadanya, dan juga perbuatan menyekat orang-orang Islam ke Masjidil Haram di Mekah serta mengusir penduduknya dari situ, semuanya itu adalah lebih besar lagi dosanya di sisi Allah. Dan ingatlah, angkara fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan semasa perang dalam bulan yang dihormati. Dan mereka orang-orang kafir itu sentiasa memerangi kamu hingga mereka mahu memalingkan kamu dari agama kamu kalau mereka sanggup melakukan yang demikian. Dan sesiapa di antara kamu yang murtad, berpaling tadah dari agamanya, yakni agama Islam, lalu ia mati sedang ia tetap kafir, maka orang-orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya yang baik di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah ahli neraka kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Bermula daripada ayat 216 sehingga ayat 218 yang merupakan ayat yang menjelaskan tentang kefarduan peperangan dan keharusan berperang walaupun dalam bulan-bulan yang dilarang, yakni bulan-bulan haram. Kalau sebelum ini, ayat-ayat yang kita tafsir dan kita bacakan, yang kita baca dan kita tafsirkan berkenaan dengan sedekah. Allah Ta'ala memerintahkan supaya kita bersedekah dan memberi keutamaan kepada orang-orang yang dekat dengan kita di kalangan kaum keluarga dan juga kepada orang-orang miskin, orang-orang yang memerlukan. Maka Allah Ta'ala menyebut pada ayat 216 tentang kefarduan peperangan.
Kenapa sebut perang sesudah sedekah? Untuk menunjukkan kesempurnaan amalan itu bukan sekadar dengan harta benda, tetapi juga dengan jiwa raga. Kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelum ini menyebut tentang pertukaran kiblat, yakni tentang solat, tentang fardu haji, maka amalan-amalan yang bersifat ibadat khususi, maka diikuti dengan sedekah. Kemudian pergi kepada ayat yang kita tafsirkan pada malam ini, iaitu ibadat yang melibatkan nyawa. Bukan lagi ibadat yang cuma melibatkan beberapa kesukaran fizikal, seperti haji, sukar fizikal. Tapi kali ini melibatkan nyawa. Bukan sekadar ibadat yang memainkan sentimen hati, yakni mendermakan harta. Kerana setiap kali kita derma harta, dia ada main sentimen hati kita. Kerana kita sayang pada harta. Kerana kita tahu tujuan ataupun harta itu boleh menyebabkan kita hidup. Menyebabkan kita senang dalam hidup. Kerana itu bila orang tak ada harta, dia rasa mati dah aku, bulan ni gaji tak cukup. Matilah aku, bulan ni kena buang kerja. Dan lain-lain. Maka bila orang beriman berjaya mengatasi pergantungan mereka pada harta, bahkan melihat bagaimana harta tadi untuk dijadikan sebab mendapat pahala yang banyak. Pergi kepada kemuncak apa yang disayangi oleh manusia, nyawa. Tidak ada benda yang paling manusia sayang selain harta, nyawa. Bila membabitkan nyawa, kita sanggup belanja banyak mana pun asalkan kita hidup. Asalkan kita mampu bernafas lagi. Maka kita dapati orang-orang kaya membayar kepada doktor sejumlah wang yang besar supaya mereka mampu bernafas walau sekejap. Maka Allah Ta'ala nak ajar kita orang beriman bahawa semua yang kita ada milik Allah. Dan semua ini kita gunakan pada jalan Allah, termasuk nyawa kita. Kerana itu Allah mensyariatkan dengan firman-Nya, kutiba alaikumul qital, diwajibkan ke atas kamu peperangan. Kalau sebelum ini ayat kutiba alaikumus siyam, wajib puasa. Kalau sebelum ini ayat kita dengar kutiba alaikumul qisas, diwajibkan hukum qisas. Maka perkataan kutiba yang memberi maksud furidah, wajib, tak boleh ubah. Kewajiban yang tak boleh tangguh ialah peperangan. Wa huwa kurhul lakum. Dalam hal keadaan perang itu memang tak disukai oleh semua manusia. Kerana ia menjadikan kita meninggalkan tanah air, mengorbankan harta benda, bahkan membabitkan, melibatkan nyawa. Bahkan melihat orang-orang yang kita sayang, sama ada terpisah atau sebagainya. Maka itu tabiat. Namun apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'a. Barangkali sesuatu yang kamu benci itu, wa huwa khairul lakum, ia bersifat baik untuk kamu. Arti perang yang kamu tak suka pada zahirnya, maka sebenarnya ia banyak memberikan kebaikan kepada kamu. Umpama obat yang menyembuhkan penyakit. Umpama hal-hal yang lain yang kita tak suka tapi natijah akhirnya memberikan kita kelegaan dan kebahagiaan. Umpama seorang pelajar yang terpaksa struggle, tekanan peperiksaan, ia benci benda itu. Tetapi itulah baik untuk dia. Umpama seorang tentera yang melalui fasa latihan yang berat, yang keras, sehingga hampir menghabiskan nyawanya, tiba-tiba didapati selepas itu baik untuknya. Banyak mana perkara dalam dunia ini, zahir kita nampak macam kita benci, realitinya baik. Dan banyak mana pula perkara yang Allah sebut, wa asa an tuhibbu syai'a. Barangkali kamu sukakan sesuatu, wa huwa syarrul lakum, ia buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kamu tak tahu. Berhubung dengan ayat ini, bila Allah Ta'ala pertama menyebut kewajiban yang kita kena tahu sebagai umat Islam ialah kewajiban perang. Asal kewajipan perang ini difardukan pada tahun kedua Hijrah.
Dan asal hukum kata ulama merupakan fardu kifayah. Fardu kifayah berarti mesti ada sekumpulan orang yang berperang pada jalan Allah. Melainkan bila musuh menyerang negara Islam, ketika itu menjadi fardu ain. Maka semua umat Islam mesti berperang. Allah Ta'ala menjadikan peperangan ini satu daripada imtihan, ujian kepada orang beriman, dan jalan menuju ke syurga. Yang dimaksudkan perang dalam ayat yang kita bacakan ini ialah perang menentang orang-orang kafir. Bukan perang lawan orang Islam. Bukan perang sama-sama kita orang Islam, hanya berbeza pandangan dan pendapat. Perang yang dimaksudkan perang memerangi orang-orang kafir. Pada permulaan Islam, 13 tahun Rasulullah berada di Mekah tidak diizinkan berperang. Bahkan Nabi SAW dianjurkan, diperintah supaya bersabar. Walau bagaimana teruk pun kejahatan orang-orang kafir buat, sampai peringkat membunuh, sampai peringkat menghalau keluar, merampas harta. Tapi pada 13 tahun pertama dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam tidak dibenarkan berperang. Bahkan tidak dibenarkan balas balik. Tak boleh tumbuk orang kafir. Tapi apa yang betul dibuat? Sabar. Tuan-tuan bayangkan bagaimana beratnya suasana 13 tahun. Dibuli, dipukul, dibunuh, diambil harta tanpa orang Islam boleh membalasnya. Jauh sekali untuk berperang. Sehinggalah bila baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah, maka Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Hajj, "Udhina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu." Diberi izin kepada orang yang selama ini diperangi, yang selama ini dizalimi, untuk mereka berperang. Boleh, kata Allah, sekarang boleh kamu wahai orang-orang yang beriman untuk kamu memerangi musuh-musuh kamu. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan turunnya ayat ini pada tahun kedua hijrah, maka kita tahu peperangan pertama yang disertai oleh Nabi SAW namanya peperangan Badar. Tetapi itu bukanlah peperangan yang pertama. Sebelum perang Badar ada beberapa siri peperangan, tapi tidak disertai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang kita akan bacakan nanti atau ceritakan nanti. Maka Allah menyebut hakikat peperangan ini sifatnya wajib dan memang dibenci kerana kehilangan nyawa. Namun ia ada kebaikannya, kerana kebaikan tersebut menjadikan orang Islam ada maruah, mempertahankan maruah. Sama ada mereka menang dan mendapat harta rampasan perang, atau mereka syahid mendapat pahala dan keredaan Tuhan. Perang di sini ialah mengangkat kalimah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menolak kezaliman selama ini. Walaupun zahir peperangan ini tidaklah disukai kerana sebab-sebab yang pelbagai, namun Allah Ta'ala menjelaskan bahawa perintah Allah itu baik. Di sini satu nokta paling penting. Bila Allah Ta'ala menyatakan, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah tahu, kamu tak tahu. Apa maksud Allah tahu, kamu tak tahu? Ya, secara makna biasa, Allah tahulah, saya tak tahu. Maksudnya semua syariat itu Allah tahu kebaikannya, kamu banyak tak tahu. Walau kita berfikir sejenak, oh ni macam adalah bagus, tapi kita tak nampak hakikat kebaikan semuanya. Baik menutup aurat, puasa, haji, zakat, solatnya, demikian juga jihadnya. Bukan semua hukum syarak ya Allah naskan dalam Quran. Bukan apa yang Nabi SAW jelaskan. Sifatnya apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu apa yang mendatangkan masalah kamu, kamu tak tahu. Kenapa kita tak tahu? Kerana kecenderungan hawa nafsu kita nak berseronok mengikut cara kita. Tuan-tuan seronoklah tidur sampai pukul 8 pagi, 9 pagi. Tiba-tiba datang syariat suruh bangun sebelum subuh. Atau bangun ketika subuh. Atau bangun sebelum tamat waktu subuh. Tidak berdosa. Datang kita sukalah tipu orang sana, tipu orang sini. Datang syariat mengharamkan kita tipu.
Kadang-kadang kita rasa dengan tak tipu ni untung tak banyak. Tapi Allah lebih tahu kenapa Allah Ta'ala memerintahkannya. Maka kita menahan diri daripada menipu. Walaupun nampak untung besar. Dan demikian hal-hal yang lain. Kita kalau boleh nak buat benda tu, nak buat benda ni berdasarkan kecenderungan hawa nafsu. Tentang hawa nafsu, dia tak ingin sesuatu melainkan benda tu membinasakan kita. Tuan-tuan lihat apa yang nafsu kita nak. Semuanya boleh membinasakan kita. Merosakkan kita. Tapi apa yang iman nak, dengan apa yang Allah perintahkan, semuanya itu adalah kebaikan. Baik, bila Allah menyebut tentang perang, kemudian Allah datangkan dengan ayat. Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fi. Mereka datang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hukum peperangan dalam bulan haram. Bulan haram ialah bermula daripada bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Ini direct 3. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3. Dan satu terpisah, Rajab. Atau orang Melayu kita panggil Rejab. Arab panggil Rajab. Dengan Ra, Rajab. Kita Rejab. Ra kita punya Re. Rejab. Tak apalah betul belaka. Ikut lahjah kita. Bulan Rajab. Ini bulan-bulan yang disebut sebagai Al-Ashharul Hurum. Ataupun Asy-Syahrul Haram. Apa maksud bulan haram? Haram maknanya ada kehormatan. Benda yang ada kehormatan atau perkara yang dilarang. Haram, suatu benda yang dihormati. Contoh, kita sebut Masjidil Haram, Masjid Haram. Bukan masjid tu tak ada permit. Masjid Haram tak? Itu masjid kat lain. Kalau Masjidil Haram, masjid yang ada kehormatan. Masjid yang ada larangan khusus. Ada syarat-syarat khusus. Antaranya orang kafir tak boleh masuk. Walaupun sebab nak baiki kipas. Kalau masjid kita kat tempat kita, boleh orang kafir masuk, baiki kipas, baiki aircon. Boleh, dia pun buat masjid. Tak ada hal. Sebab itu bukan Masjidil Haram. Tapi Al-Masjidul Haram, orang kafir pun tak boleh baiki. Jangan kata masuk nak sembahyang, kata masuk saja nak ambil gambar, tak boleh. Nak melancong, tak boleh. Ini kehormatan yang tinggi. Al-Masjidul Haram. Sama haram memberi maksud kehormatan atau memberi maksud larangan. Yang punya larangan yang khusus. Yang tidak ada pada masjid lain. Yang tak ada pada rumah-rumah Allah yang lain. Dan kerana padanya ada sesuatu yang khusus, yakni Kaabah Al-Musharrafah. Kaabah yang agung. Maka Allah Ta'ala kata, mereka datang bertanya padamu wahai Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Ceritanya tuan-tuan sekalian, diriwayatkan, kata para mufassirun, dan juga disebut dalam hadis, dalam riwayat Baihaqi, dalam sunannya daripada Jundub bin Abdullah, Nabi SAW menghantar satu kumpulan kecil skuad peninjau yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash sepupu Nabi SAW, anak kepada mak saudara dia, maka sepupu baginda. Maka dalam perjalanan beliau bertemu dengan satu kelompok Quraisy yang dipimpin oleh Ibnu Hadrami. Maka dia tak tahu apakah ini masih lagi dalam bulan Jamadil Akhir ataupun bulan Rajab. Kita lepas sebelum Rajab, bulan Jamadil Akhir ataupun Akhirah. Maka tak tahu ni 30 ke 29. 30, artinya kadang-kadang bulan tadi 29 atau 30. Dia tak tahu ini adalah satu Rajab. Bila tak tahu, maka dia memerangi Ibnu Hadrami. Membunuhnya dan menawangnya dan mengambil harta ghanimah, rampasan perang. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bila hantar Abdullah bin Jahsh pada bulan Jamadil Akhirah, sebelum peperangan Badar lebih kurang 2 bulan. 2 bulan sebelum perang Badar. Maka beliau memimpin 8 orang tentera yang kesemua mereka ini daripada golongan Muhajirin. Ini orang Mekah. Dipimpin oleh Abdullah bin Jahsh untuk meninjau pergerakan orang Quraisy yang dipimpin oleh Amr bin Hadrami bersama dengan 3 orang tentera yang lain. Ini skuad-skuad peninjau ni. Nabi SAW tak lantik orang Madinah sebab orang Madinah tak berapa kenal orang Mekah. Maka dilantik Abdullah bin Jahash, memang kenal orang Mekah.
keistimewaan orang Mekah, mereka kenal antara satu sama lain. Maka Rasulullah hantar sahabat Nabi ini dan sepupu baginda Abdullah bin Jahash bersama dengan 8 orang tentera Muhajirin. Dan mereka terserempak dengan Ibnu Hadrami atau Amru bin Hadrami dengan 3 orang lagi tentera musuh. Lalu Abdullah bin Jahash membunuh mereka. Menangkap mereka, membunuh mereka dan menawan harta-harta mereka. Unta-unta mereka yang membawa makanan-makanan iaitu zabib, buah kismis, membawa kulit-kulit perniagaan daripada Taif, barang-barang daripada Taif. Ianya berlaku pada hari pertama Rajab yang tidak dipastikan oleh Abdullah bin Jahash. Abdullah ingat ini masih lagi bulan Jamadi Akhirah. Dia tak perasan sudah masuk bulan Rajab. Maka apa yang dilakukannya itu menjadi satu kontroversi. Bila heboh semenanjung tanah Arab, teruk Muhammad. Muhammad telah menghalalkan bulan haram. Dia boleh serang orang kita, tangkap orang kita, bunuh orang kita, ambil harta kita. Sedangkan bulan itu bulan di mana orang-orang yang takut diamankan. Bulan tidak ada peperangan, orang hidup aman damai. Tiba-tiba Muhammad buat benda ni. Ini orang kafir. Kontroversi yang tersebar viral kat Mekah. Manakala yang viral di Madinah pula, kalangan orang Islam. Kalau pun mereka tak berdosa sebab berperang bulan haram, mereka tak dapat pahala. Mereka tak dapat pahala. Ya, orang Islam pun ada polemik dia. Kalau orang kafir, mereka viralkan, mereka tunjuk inilah kelemahan Islam. Sanggup melanggar bulan haram, berperang. Maka lihat bagaimana Allah jawab. Allah ajar Nabi SAW jawab. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang bertanya apa hukum perang bulan haram. Qitalun fihi kabir. Memang berperang pada bulan haram itu kabir, satu kesalahan. Kabir, yakni kesalahan besar. Hazal kabir, ini besar. Wasaddun an sabilillah, tetapi kata Allah, apa pula cerita orang yang menghalang orang daripada jalan Allah? Wa kufrum bihi, dan kufur dengan Allah. Wal masjidil haram, dan melakukan segala kesyirikan di Masjidil Haram. Wa ikhraju ahli, yang menghalau keluar orang Islam sampai terpaksa berhijrah ke Madinah. Itu lebih besar lagi di sisi Allah daripada menghalalkan perang bulan haram. Orang musyrik Mekah nampak macam dia baik. Apalah Muhammad, dilanggarnya bulan haram. Dan habis kamu tu bunuh orang Islam. Kamu seksa orang Islam. Kamu halang orang Islam. Bahkan kamu halang orang Islam keluar daripada Mekah. Kamu syirikkan Allah. Yang kamu buat tu berganda-ganda banyak jahat. Itu kamu tak nampak. Dia macam gini tuan-tuan sekalian. Ada orang tu dia tak semayang, dia tak haji. Banyak benda tak buat. Lepas tu dia tengok seorang tu buat salah. Orang tu buat salah ni orang jenis semayang, puasa semua buat. Tapi adalah salah sikit. Memang ada buat salah. Dia kata apa haji? Boleh buat salah macam ni. Tak baik tu je, berdosa. Habis awak tak semayang tak berdosa. Awak tak puasa tu tak berdosa. Awak yang makan riba tu tak berdosa. Awak tak berdosa. Pada badan dia ni puluhan dosa, dia tak nampak. Kan kita jumpa ada orang jenis cari salah orang, dia tak nampak salah dia. Salah dia banyak. Salah orang dibesarkan. Maka ini perangai orang kafir. Bila mereka nampak macam baginda sama buat salah. Sedangkan berlakunya perang yang sebelum perang Badar tadi yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash, suatu hari yang diragukan kerana berlaku pada 1 Rajab. Kerana bulan dalam Islam sama ada 29 atau 30. Dan ini sesuatu yang kita kena pastikan, kita tak tahu sekarang, kita tahu kat akhir bulan baru tahu. Okey, bulan Syaban, bulan misalnya kita katakan bulan Rajab baru ni ada berapa? Ada 30. Mungkin dia ada 29 bulan Ramadan. Mungkin 29, mungkin 30. Kerana melihat pada anak bulan. Bulan Zulhijjah. Mungkin 29, mungkin 30. Maka pada perkiraan Abdullah bin Jahash, hari itu mungkin 30 Jamadi Akhirah. Tiba-tiba 1 Rajab. Maka dilakukan secara tersilap. Bukan sengaja melanggar. Maka apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahash sebenarnya seumpama memukul kembali kejahatan orang kafir. Maka orang kafir pun bising, apalah langgar bulan haram. Maka Allah jawab, yang menghalang orang di jalan Allah, yang menyeksa orang di jalan Allah, yang kufur pula, yang melakukan perkara-perkara khurafat dan syirik di Masjid Haram, yang halau pula orang Islam daripada Mekah,
Wal fitnatu akbaru minal qatl, dan melakukan syirik lebih besar di sisi Allah daripada membunuh tadi. Perkataan fitnah di sini makna syirik, kita dah sebut sebelum ini, ada dua makna. Pertama, fitnah memberi maksud syirik pada Allah. Yang kedua, fitnah memberi maksud penganiayaan pada orang Islam. Yang mereka bunuh, yang mereka sula, yang mereka bakar dengan besi panas. Diriwayatkan atau diceritakan kalau kita baca sirah, bagaimana penganiayaan yang dibuat oleh orang-orang kafir musyrikin Mekah. Sepanjang 13 tahun Nabi SAW berada di Mekah tanpa berlawan. Apa yang mereka lakukan pada Ammar bin Yasir dan keluarganya, Bilal bin Rabah, Khabbab bin Arak, Suhaib dan ramai lagi yang lain. Bagaimana Ammar dia ambil besi panas lalu dia letak pada badannya supaya dia meninggalkan Islam. Bagaimana yang mereka lakukan kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Dijemur di tengah panas, dihempak batu di atas dadanya, dibiarkan di tengah padang pasir, supaya Bilal bin Rabah ini kufur kepada Nabi SAW dan percaya kembali kepada berhala Lat dan Uzza. Apa yang melakukan pada Khabbab bin Arak, dengan campur api di belakang badan dia, ambil api letak atas belakang. Bahkan mereka ambil besi panas letak atas kepala. Itu berlaku pada Khabbab bin Arak radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang mereka lakukan pada Amir bin Fuhairah sehingga hilang akal, jadi gila sekejap. Apa yang mereka lakukan pada Zinnirah sehingga buta matanya. Apa yang mereka lakukan pada Sumayyah bila mereka mengambil tombak, itu dilakukan oleh Abu Jahal. Lalu Abu Jahal ini ambil tombak, disula melalui kemaluan Sumayyah sehingga mati. Ni perempuan tua dah, Sumayyah ni tua dah, bersama dengan anak dia Ammar, bersama Yasir. Nabi SAW melihat ketiga-tiga dia azab. Lalu baginda berkata, sabran ala Yasir, sabran ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, balasan kamu ialah syurga. Nabi tak boleh lawan sebab tak ada perintah suruh lawan. Kalau kita gilah tumbuk sikit ke, lawan ke, bebaskan, tak boleh. Pada peringkat awal 13 tahun orang Islam tak boleh lawan apa-apa. Bukan sabar. Bila mereka diazab sampai peringkat Sumayyah merupakan wanita pertama syahid dalam Islam, yang disula dengan tombak oleh Abu Jahal. Satu keaiban besar, Abu Jahal tu gagah kuat. Dia gagal memurtadkan Sumayyah yang dah tua. Perempuan yang dah tua. Ni kalau biar pun dia mati sendiri je, dah tua. Tapi Allah nak angkat kemuliaan Sumayyah binti Khayyar radhiyallahu ta'ala anha, maka dibunuh dengan cara sula menggunakan tombak sampai tembus badannya. Tetapi ini kejahatan mereka. Tiba-tiba mereka nak menyatakan ataupun nak menghina konongnya orang Islam langgar bulan haram. Apa ni langgar bulan haram? Yang menghalang orang pergi umrah siapa? Walau tidak pernah berlaku dalam sejarah Mekah, siapa-siapa nak pergi umrah dihalang. Tapi kamu yang halang pada tahun ke-6, pada tahun ke-6 Hijrah. Rasulullah nak pergi Mekah, kamu halang, tak boleh masuk, sehingga terpaksa buat perjanjian. Dan bila masuk, kamu benarkan 3 hari. Ini undang-undang siapa buat? Kamu dah langgar semua pantang larang nenek moyang kamu dan kebiasaan adat yang telah dipersetujui oleh semua tentang tanah haram. Bahawa tidak ada orang boleh menghalang seorang pun ke Mekah, siapa pun dia. Tapi yang kamu lakukan pada umat Islam, yang kamu lakukan pada Nabi Muhammad SAW, itu jauh lebih besar. Dan Allah sebut lagi yang lebih teruk, yang apa yang mereka terus buat. Wala yazaluna yuqatilunakum, dan kamu senantiasa, mereka senantiasa ingin memerangi orang Islam, hatta yaruddukum, sehingga mereka mampu memurtadkan orang Islam, andinikum, daripada agamanya, ini istata'u, kalau mereka berupaya. Allah menyebut bukan sekadar musyrikin Mekah zaman tu, bahkan Allah Ta'ala menyebut semua orang kafir yang memusuhi Islam sampai hari ini. Mereka berusaha untuk memurtadkan orang Islam dengan pelbagai cara, mempengaruhi orang Islam dengan pelbagai cara. Kerana itu kita lihat kenapa mereka cenderung untuk menawan negara-negara Islam. Baik Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Kenapa tuan-tuan tengok, bila kita sebut negara-negara yang dijajah, kebanyakan negara Islam. Dan negara Islam ini diberi lambat kemerdekaannya. Kalau kita tengok Brunei, dia merdeka era 80-an baru merdeka. Diberi kebebasan penuh.
Dan kita misalnya Malaysia tahun 57. Sedangkan mereka menjajah negara ini dimerdekakan awal. Ya, negara Islam seperti Libya, Algeria, semua mereka lakukan dalam proses mereka menjajah negara Islam. Bukan sekadar mereka mengambil segala khazanah kekayaan orang Islam. Mereka melupuskan sebarang bukti kebangkitan umat Islam. Bahkan mereka berusaha memurtadkan orang Islam melalui sistem pendidikan, melalui sistem politik, melalui sistem ekonomi. Akhirnya bagaimana orang Islam struggle balik untuk mengembalikan kita kepada sistem asal kita di Melaka yang merupakan perdagangan dengan sistem Islam. Lalu mereka kembali mengamalkan dengan penjajahan daripada Portugis, Belanda, Inggeris dengan sistem riba. Daripada politik Islam pada politik sekular. Dan itu mereka ubah. Mereka lantik Pesuruhjaya pendidikan pertama di Malaysia seorang mubalik Kristian. Kenapa lantik mubalik Kristian? R.O. Winstead. Siapa belajar sejarah dia tahu. Ini pertama Pesuruhjaya dalam bab pendidikan di Malaysia yang pertama. Diberinya kepada R.O. Winstead, seorang mubalik Kristian. Mereka memberi kemudahan kepada Francis Xavier bagi menyebarkan Kristian. Dan Stanford Raffles juga seorang mubalik Kristian di Singapura. Tuan-tuan, kenapa mereka wujudkan? Mereka ada satu teori mereka kembangkan ataupun satu kita katakan mereka war-warkan di Eropah. Kononnya Jesus akan lahir di Asia Tenggara. Di negara Islam. Supaya semua pergi ke negara Islam. Dan mereka cuba memurtadkan semua negara Islam. Kita tengok daripada awal Portugis bila masuk Melaka apa dia buat? Memaksa orang Melaka memeluk Kristian. Bila mana mereka tak memeluk Kristian, maka mereka ini kita katakan ditangkap beramai-ramai, dihukum dengan tembak beramai-ramai. Maka orang Islam lari. Kalau Portugis penjajah yang baik, tidak menyentuh hal agama, mereka boleh memerintah tanpa dikacau ataupun mendapat kerjasama orang Melaka. Tapi pertama yang mereka buat ialah memaksa orang Islam Melaka untuk murtad. Dan mereka membunuhnya. Belanda melihat hal itu. Belanda juga kuat. Tapi Belanda belajar sikit, bijak sikit daripada Portugis. Dengan tidak memaksa walaupun mereka buat benda yang sama. Itu yang mereka murtadkan Natrah. Maka kita lihat, memang kerja orang kafir daripada musyrik Mekah. Dan Allah menyebut, kerana kita tahu ayat ini pengajarannya untuk sepanjang zaman. Kerja orang kafir dia akan berusaha memurtadkan orang Islam. Sebab itu mereka duk sibuk hal orang Islam. Kita nak buat undang-undang Islam, mereka kata tak boleh. Kita dah kata undang-undang Islam untuk orang Islam je, kamu tak ada kena-mengena. Pun tak boleh. Mereka halang sistem harta pusaka Islam. Mereka halang banyak benda. Kita nak tutup aurat, tak boleh. Kenapa tak boleh? Kami nak tutup aurat. Bukan kami paksa kamu tutup aurat. Mereka buat, mereka bersungguh-sungguh menghalang setiap benda Islam. Mereka kacau. Undang-undang Islam walaupun kita cuma ada undang-undang mahkamah syariah yang begitu kecil, pun nak kacau juga. Pengharaman lelaki pakaian perempuan. Ini undang-undang untuk orang Islam. Mereka cabar di mahkamah lain pula. Untuk membatalkannya. Walau ini maklum dalam Islam. Siapa lelaki pakai perempuan, maka dia melakukan dosa besar. Dilaknat oleh Allah. Tapi ada undang-undang bela pula. Nak backup. Mereka cuba backup benda ni. Tuan-tuan, pelik. Kita tak pernah kacau undang-undang orang kafir. Untuk orang-orang kafir. Dia nak minum arak, minumlah. Dia nak berjudi, judilah sampai bankrupt. Tapi bila kita nak didik orang Islam, jangan minum arak, mereka marah. Kita nak didik orang Islam, jangan berjudi, mereka marah. Kenapa mereka menghalang? Sebab keinginan mereka memurtadkan orang Islam. Sesudah Allah menyebut, bagaimana jawapan balas pada orang kafir yang mempelekehkan Islam, konongnya melanggar larangan. Mereka jauh lebih teruk langgar. Bahkan sepanjang zaman kalau orang kafir cuba mengkritik orang Islam, mendatangkan syubhat, seperti orang Islam ni bunuh orang tu, bunuh orang ni. Kita baca sejarah perang yang paling banyak bunuh orang ni orang kafir. Dalam siri-siri imperialisme barat, penjajahan barat. Berapa ratus ribu mereka bunuh orang Islam. Banyak mana orang Islam bunuh orang kafir berbanding orang kafir bunuh orang Islam. Tentang mereka kata orang Islam pengganas, letupkan bangunan berkembar di Amerika. Berapa orang mati kita tanya? 4,000 mati dia kata. 4,000. Yang kamu serang pula Afghanistan, berpuluh beratus ribu yang mati. Yang kamu serang pula Iraq, kebuluh anak-anak kecil di Iraq berapa ratus ribu yang mati. Itu tak nampak jahat. Mereka bunuh orang Islam di Iraq tak nampak jahat. Orang Islam bunuh 2 orang, pengganas.
Negara pengganas, penyokong pengganas. Rakyat dia mati 4,000. Mereka bunuh balik ratus ribu. Mereka nampak mereka baik. Mereka bom Afghanistan. Saban hari setiap malam. Kanak-kanak mati. Perempuan mati. Kebanyakan sasaran mereka kena pada orang awam. Tapi mereka tak cela perbuatan mereka. Mereka kata kita akan siasat. Kita akan siasat. Kita akan siasat. Akhir apa? Hasil siasatan tak ada. Tapi bila melibatkan orang Islam, mereka war-warkan Islam pengganas. Islam pengganas. Bila orang Islam dibunuh besar-besaran di New Zealand, di masjid, masing-masing mendiamkan diri. Bukan ada yang backup. Akhirnya mereka kata yang buat tu cuma orang gila. Tapi bila berlaku pula pada orang Islam, dia kata lihat Islam pengganas bunuh orang. Walau yang buat tu orang ada masalah juga, gila juga. Lihat bagaimana mereka buat syubhat. Dan Islam sebut, kalaulah orang hari ini orang kafir bawa satu syubhat, kekeliruan kononnya orang Islam jahat, sebenarnya bukti orang kafir jahat tu lagi banyak. Tapi orang Islam bukanlah umat suka berbalah. Kita banyak pertahankan diri kita daripada menyerang. Sebab tu seorang tokoh dakwah terkenal, almarhum Ahmad Didat, dia kata kesilapan kita orang Islam kerana terlalu bertahan, tidak menyerang. Maksudnya kita banyak bertahan. Kita Islam tak macam tu, kita tak macam tu, kita tak macam tu. Kita macam sibuk defensif, bertahan. Kita tak serang balik tentang apa kejahatan mereka buat. Mereka duk serang undang-undang Islam, kahwin bawah homo lah, itu ini. Kita tak serang balik undang-undang mereka yang jauh lebih teruk. Mereka duk serang undang-undang hudud Islam, kononnya teruk, zalim, potong tangan. Kita tak serang balik undang-undang mereka yang sanggup penjaruan sampai 1,000 tahun. Di Sepanyol, mahkamah menjatuhkan hukuman ada seorang pesalah dengan banyak kes sebanyak 1,025 tahun. Kita tak tahu nak cerdik ke bodoh undang ni. Kita betul fikir, kenapa penjara sampai 1,000 tahun? Ini hakim lepas gerang ke apa? Sedangkan orang semua tahu mana ada orang umur 1,000 tahun. Takkan cerdik kita tak sampai ke situ. Tengok orang ni, pakcik ni umur 67 lah. 3 tahun sudah. Ni 2 tahun mati dah. Garuk Cimani mati dah ni dalam penjara. Tapi mereka boleh penjara 1,000 tahun. Setiap satu kesalahan 100 tahun. Dah 10 tahun, 1,000 tahun dia penjara. Tak cerdik ke undang-undang ni? Artinya kita, yang disebut oleh almarhum Syekh Ahmad Didat, kita terpaksa bertahan sebab kita diserang. Kita lupa menyerang balik. Kekurangannya ada pada mereka jauh lebih banyak. Mereka serang institusi aurat. Tentu kita serang institusi ataupun pesundalang yang berlaku di dalam masyarakat mereka. Hatta kanak-kanak sekolah rendah pun tak terselamat daripada zina. Mereka duk serang sistem perkahwinan kita. Kononnya bawah umur, up umur. Ni 16 tahun, muda sangat. Tak boleh, mesti 18. Mereka tuan-tuan duk berzina, sekolah rendah lagi berzina dah. Dan mengandung dah sekolah rendah. Bahkan statistik menunjukkan hampir tak ada perempuan yang suci, melainkan semua terdedah dengan benda-benda macam tu. Tak, tuan-tuan, mereka diam diri tentang keaiban. Mereka cuba bongkar, kononnya berkahwin bawah umur tu aib. Aib sangat. Zina tak aib. Artinya, di situ perlu orang Islam faham. Bila Allah sebut dalam ayat ni, kesalahan kafir ni banyak. Mungkin orang Islam buat salah, mungkin. Tapi kesalahan orang kafir yang musuh Islam lagi banyak. Dan Allah menjelaskan sikap orang kafir. Mereka berusaha untuk memurtadkan orang Islam. Kemudian Allah sebut, wa man yartadid minkum an dini, siapa yang murtad di kalangan kamu dari agamanya. Baik. Mula-mula sebut orang kafir yang cuba murtadkan orang Islam. Kita faham ayat tu. Tapi kenapa tiba-tiba Allah menyebut siapa di kalangan orang Islam yang cuba murtad pula? Cuba murtad pula. Fayamut, dan dia mati dalam keadaan kafir, maka terbatas seluruh amalan mereka di dunia dan di akhirat. Dan mereka menjadi penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Kerana dalam proses kita katakan syubhat yang mereka tanam, ada orang Islam terpengaruh. Ada orang Islam terpengaruh dengan kebendaan, kesenangan sementara. Akhirnya mereka ingin murtad. Kebanyakan yang nak murtad kerana lemah pegangan agama. Ia berbeza orang Kristian yang masuk Islam kerana kuat pegangan agama. Lalu mereka nak memeluk Islam. Akhirnya mereka menjadi pendakwah Islam. Tapi orang Islam yang nak murtad untuk jadi lebih rendah daripada apa yang mereka ada sekarang. Kerana pengaruh duit, pangkat dan sebagainya. Maka Allah beri amaran. Siapa yang murtad di kalangan kamu? Kata ulama, maksud di sini ialah bukan maksudnya orang Islam akan murtad, tak. Tapi amaran. Macam kita kata pada orang baik, awak jangan mencuri tau. Kalau mencuri, terpotong tangan juga awak. Pada ada orang baik. Kita beri warning pada student cemerlang. Ingat kan, kalau awak ponteng kelas, saya rotan awak. Padahal dia tak pernah ponteng kelas. Tapi kita beri amaran juga.
Bila Nabi SAW berkata, kalau Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Fatimah mencuri ke? Tak. Rasulullah cakap benda tu untuk beri satu penegasan. Bila Allah menyebut, siapa di kalangan kamu yang murtad? Apakah orang Islam yang akan murtad? Tidak. Ada tak? Ada. Tetapi bukanlah satu benda yang menjadi fenomena. Ia menjadi keadaan yang terpencil orang murtad. Yang murtad ni terpencil kerana kejahilan, kerana sebab tertentu. Dan boleh dirawat. Boleh dirawat. Kerana itu dalam Islam, siapa yang murtad, dia panggil istitabah. Istitabah memberi satu tempoh untuk dia bertaubat. Dalam tempoh itu dia ajar, dijawab syubhat. Pernah berlaku seorang murtad. Pada zaman Khalifah Islam Uthman ya. Maka orang ni tak terus dihukum. Maka dia sebut, kenapa kau murtad? Dia jawab kekeliruan dia sehingga dia jadi murtad. Dihujahi. Selepas dihujah dan kalah menjawab hujah, boleh dihukum. Sebab kadang-kadang ada orang tu dia mungkin keliru beberapa benda sehingga dia pun tak nak. Okey, kita terangkan. Apa masalah? Kalau ada seorang hamba Allah, sebab dia takut mahkamah syariah dia pun nak murtad, kita kena panggil dia tanya, kenapa nak murtad? Apa masalah dia? Untuk kita jelaskan. Kerana kadang-kadang mereka ni tak tahu apa pun, cuma nak murtad je. Maka perlu dijelaskan. Kemudian Allah menyebut, innal ladzina amanu wa amilus innal ladzina amanu, dan orang-orang yang beriman yang sebenar, wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu, dan orang-orang yang berjihad fi sabilillah, pada jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka lah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah itu pengampun lagi Maha Penyayang. Sesudah Allah menyebut di kalangan orang yang lemah iman, dan Allah memberi amaran, jangan murtad, nanti habis padam amalan kamu. Sebab itu dalam mazhab, setengah mazhab Islam, siapa yang pergi haji, kalau dia murtad, dia kena buat haji baru. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i, seorang yang murtad, tengok dia mati dan murtad atau tidak. Kalau dia tak mati dan murtad, dia masuk Islam balik, maka haji itu dikira. Kalau dia mati, maka terbatas semua. Di sisi Abu Hanifah tak. Once seorang tu murtad, hajinya batal, dia kena qada haji, dia kena buat haji lagi. Sebab Allah kata habis amalan. Tetapi Imam Syafi'i dan mazhab kita Syafi'i berdalilkan kepada wa huwa yamut, dalam keadaan dia mati. Wa may yartadid minkum an dini fayamut, orang yang murtad dari agama dan mati. Tak mati, makna amalan tu datang balik. Tapi pahalanya batal sehingga dia kembali pada Islam. Kemudian sesudah Allah menyebut tentang golongan usaha orang kafir untuk memurtadkan orang Islam, dan mungkin ada yang lemah terpengaruh, dan Allah beri amaran pada kelompok yang lemah ini, kemudian Allah menyebut sifat sebenar orang beriman. Orang beriman yang sebenar, yang kental, yang sanggup berhijrah meninggalkan segala kekayaannya, bahkan sanggup berperang pada jalan Allah. Sebab semua ini mereka lakukan mengharapkan rahmat Allah. Suatu yang tak pernah diharapkan oleh orang kafir. Tuan-tuan tanyalah orang kafir, diharap tak rahmat Allah? Tak ada. Mereka cuma harapkan nak kaya. Tuan-tuan tanyalah orang Islam, semua berkata kami inginkan rahmat Allah. Kan itu sifat orang beriman. Maka Allah menyebut, wallahu ghafurur rahim, Allah pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa tuan-tuan? Di sebalik kita kata kita nak syurga, kita nak rahmat Allah, mungkin akan ada kecuaian kita dalam mentaati Allah. Maka Allah tawarkan keampunan, dan Allah tawarkan kasih sayang. Memang dalam proses kita nak jadi orang Islam baik, orang yang berhijrah, orang yang berjihad, kekurangan tu pasti ada. Maka Allah tu pengampun. Artinya kita sungguh macam mana pun nak buat ibadat, mesti ada kekurangan berlaku. Kita solat sungguh, tapi solat tu tak kosong. Allah pengampun, Allah penyayang. Kerana matlamat kita tak pernah pudar. Matlamat kita nak syurga tak pernah pudar. Matlamat kita nak rahmat Allah tidak pernah pudar. Walaupun di pelaksanaan mungkin ada kekurangan-kekurangan, Allah pengampun. Dan Allah bukan sekadar pengampun, Allah sayang kita. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.